Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat apa? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala al-majid at-tahra. Ya. Nama Allah seterusnya al-majid, yang besar kemuliaannya, yang luas kemudahan. Ini kemuliaan yang sangat hebat. Manusia mulia juga di kalangan manusia, tapi nak banding dengan Allah, maka Allah yang besar kemuliaannya. Al-Wahid, yang tunggal, yang tiada, yang menduai baginya pada zatnya dan sifatnya dan segala perbuatan. Wahid tu dialah yang bersifat dengan wahdaniyah. Siapa yang bersifat dengan wahdaniyah dikatakan wahid. Mana yang satu. Mana cantik dengan si cantik lain. Cantik sifat dia. Orang bukan nama cantik, si cantik ni lah. Oleh kerana dia ada sifat cantik, dia panggil si cantik. Kita juga dengan perbuatan lari. Lari bukan orang, orang pelari. Maka wahdaniyah tu bukan Tuhan. Wahdaniyah tu sifat. Yang sifat keesaan. Maka bila ada pada Tuhan, sifat tu dikatakan Tuhan yang wahid. Bila wahid, mana Tuhan yang wahdaniyah atau Tuhan yang esa. Kalau sebut esa, sifat Tuhan. As-Samad, yang dikosak pada segala hajat, yang terkaya dengan zatnya, mana tak berhajat kepada siapa pun, dan tiap-tiap yang lain daripada berhajat kepadanya, kepada Tuhan. Maksudnya kepada Tuhan lah mana tempat hajat manusia itu ataupun menjadi tumpuan. As-Samad, walaupun tidak diakui oleh setengah daripada makhluk. Umpamanya orang kafir dia mempersenda Allah, dia kata Allah bukan Tuhan. Walau dia kata Allah tu bukan Tuhan, dia perlu kepada Allah. Nak menapah, nak berjalan, nak bangun, nak tidur, nak ada, semua perlu pada Tuhan. Sama ada akui atau tidak akui. Sebab tu orang yang akui sebahagian daripada sifat Tuhan kafir. Beriman-beriman ni, apa yang datang kepada kita daripada Quran dan hadis, tak ada takwil bersa pun, terima belaka. Quran daripada huruf depan sekali bismillah sampai ke huruf belakang sekali huruf sin. Nampak? Minal jinnati wan nas. Nampak? Semua tu kita terima belaka. Tak ada satu huruf kita tolak. Hadis-hadis Nabi, Nabi kata sungguh, sama ada hadis atau hadis hasan atau hadis sahih atau hadis ahad atau hadis mutawatir, hak Nabi kata sungguh tu belaka. Al-Qadir, yang bisa memperbuat dengan ketiadaan wasitah, tak ada alat, dan ketiadaan mencari helah, yang tiada menghubungi akan dia oleh lemah. Dia itu balik pada Al-Qadir. Pada barang yang mendaki ia Allah akan barang. Maknanya Allah menjadikan segala sesuatu tanpa alat. Nampak? Summastawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian Allah pun mencipta langit. Allah buat pula langit. Banyak mana langit buat? Allah buat 7 lapis. 7 lapis buat. Dah pakai tukur? Dah. Pakai kering, pakai mesin kisar semin nak buat langit? Dah. Kung fayakun. Bukan Tuhan kata kung belekung bunyi gitu. Tu bahasa Arab, tapi bila Tuhan nak jadi. Kita kena ada alat semua benda kena ada alat. Nak kucai air kena buat sudu. Nak gula kena bubur bekah. Air kena buat dalam makuk. Air nak kucai dalam tapak tangan tak jadi. Semua berhajat pada alat. Maka yang berhajat kepada alat dikatakan lemah. Al-Muqtadir, yang bersangatang pada kuasa, yang tidak ada yang menyerupai dan tidak ada bandingan baginya bagi Muqtadir. Mana kalau sebut bak kuasa, hak paling bisa sekali.
Padahal sifat Allah ni sepadan dah. Tak ayah 100 lah. Tak 100 ni nak khabar orang hebat. Untuk kita beriman ni pas 100 nama-nama Allah, sifat-sifat Allah lagi. Nak lawan juga. Lawan tetap lawan. Syaitan kata lawan. 100 sifat, 100 nama ada. Lawan. Lawan saja dia rasa dia gagah. Manusia ni. Memanglah barang kurang, barang cek memang dia disagong. Ni kalau kurang, disagong lalu. Hak besar-besar dak lawan. Gunung, gandang, bumi, langit, planet dak lawan Allah. Hak cek manusia lawan. Al-Muqaddim yang mendulukan ia akan setengah dari segala perkara yang atas setengah, seperti mendulukan ia akan sabab atas musabab pada ada, dan seperti mendulukan ia Allah akan sekalian Nabi SAW atas sekalian yang lain daripada mereka itu pada kemuliaan. Allah yang mentakdim, yang mendulukan, maknanya dia buat atas kehendak dia sesuai dengan ilmu dan iradat dia. Nak jadi segala sesuatu dengan kuasa, tapi dengan sifat takdim. Mana dia nak buat dulu, dia buat dulu. Mana nak buat kediang, buat kediang. Dia nak buat benda dulu. Ikut pandai dia belaka. Tak ada orang boleh kata apa. Al-Mu'akhir yang mengemudiankan ia akan mereka mendaki ia Allah akan mengemudiankannya daripada segala makhluk. Nabi ni bakit dulu, Nabi ni bakit kediang, hak ni naik dulu, hak ni turun kediang, hak ni mati dulu, mati kediang. Dia bukan ikut tertib. Kalau ikut tertib, toki mati dulu. Tak toki beranak tu. Siapa beranak mati dulu. Tak. Kalau ikut tertib, mak mati dulu, anak ada mati lagi. Anak tu cek lagi, pakai tudung baru, jauh satu ni tak jalan, kong langgar motor mati anak. Mak 60, kembar 100 hak mak, tiup angin. Dah mati sekarang mak. Pasal dia lah yang mentakhir, dia yang mendulukan. Ada orang nikah dulu beranak kediang dia. Ada hak nikah kediang beranak dulu ada. Ada hak dak nikah beranak. Ada belaka. Itulah Allah punya kuasa. Al-awwalu yang tidak ada permulaan bagi adanya, al-akhiru yang tiada kesudahan bagi adanya. Dia yang awalnya Allah ni sehingga tidak dapat kita tasawur pada akal kita. Awal mana? Awal yang tak ada mula. Kalau awal yang kita tasawur, kita boleh gambarkan dalam akal kita, awal maknanya orang lain tak mari lagi, kita mari dah. Orang lain tak mari lagi surah, kita mari dah. Umpamanya kalau mana petang tadi, siapa dia mari dulu? Tok Bilal mari. Kau apa Tok Bilal mari? Kau 7.30. Umpamanya. Awal Tok Bilal. Tok Siap awal lagi. Kau apa Tok Siap lagi? 7 suku. Nampak? Tok Imam awal lagi. Kau 7 ada dah. JKK awal lagi. Kat mana? Dia duduk kat mana? Kelah. Dia awal lagi mari. Dia awal lagi. Jadi Allah yang awal, Allah yang akhir. Awalnya kita tengok siapa mari dulu, mudah faham. Faham. Dah belum ada dia, tak ada orang mari seorang lagi. Dia mari dulu. Faham? Waktu mudah faham. Awal makan nasi mana ni? Siapa apa? Sekali makan pukul 11 lebih. Dah ni pukul apa? Pukul 9. Mudah faham. Awalnya Allah ni tak dapat kita faham pasal tak dang akal kita. Awal kan awal tak ada mula. Kita awal ada mula. Kita nak banding dengan mak anak kita awal. Tapi nak banding dengan mak kita kediang. Mak tu dia aku kediang. Mula tak ingat dah orang tu. Aku kediang. Mu dengan anak mu betul lah, mu dulu. Mu dengan aku kediang. Aku dulu, mu kediang. Faham tak? Mak kata, tu ada benda kak. Aku dulu. Tu pula tu bik. Tengok-tengok Gusti tu sapuk lagi. Jadi usul semuanya tak ada. Asalnya tak ada belaka. Lepas tu baru ada. Allah tak ada, hak tak ada tu. Hak tak ada dulu tu tak ada. Tak guna ada tak ada dulu. Ada sama gitu, ada. Tak guna kita gitu lah. Tak guna siapa ada tak ada mula. Gitu. Kalau ada mula bukan Tuhan. Hak tu tak bekong.
Dulu tak ada lah ni ada. Wak resmi cakap dia. Dulu ada. Allah Ta'ala tidak ada hari jadi, hari lahir, hari wujud tak ada. Kerana dia ada seada-adanya yang la awwala li wujudihi, tidak ada awal bagi wujudnya Allah. Dah takat tu faham lah. Dah sekat tu sudah. Dia juga al-akhir, yang akhir sekali. Akhir mana? Falaisa ba'daka syai'. Maka tidak ada lagi Nabi kata sesudah engkau sesuatu pun. Bila tidak ada segala sesuatu pada alam ini, Allah jua yang ada. Ataupun maknanya dia yang akhir, yang tidak berakhir. Yang akhir bukan akhir sekali mati. Yang akhir sekali ada juga. Kita akhir mati. Akhir mati. Akhir mati. Dia akhir ni akhir ada sejak. Akhir ada sama. Akhir bukan akhir sekali mati. Kan? Mana akhir sekali ada juga. Jadi al-akhir maknanya yang tidak berakhir. Boleh tak? Az-zahiru, apa maknanya zahir? Yang tiada di atasnya suatu dan tiada mengkalahkan akan dia oleh suatu. Al-batinu, yang tiada lebih hampir daripadanya suatu. Zahir dan batin. Zahir dan batin. Makna zahir yang menang. Yang tak kalah. Ataupun zahir maknanya yang sangat nyata wujudnya, dengan segala bekas daripada alam ini menjadi bukti wujudnya. Maknanya zahir sangatlah segala saksi atas adanya Allah. Sehingga tak boleh kita nafi. Lepas tu dipanggil az-zahir. Dia juga al-batin. Al-batin maknanya wujudnya tu tak dapat dan nak kejar dengan akal kita. Dia juga al-wali, yang memerintah atas segala hambanya dengan mengadakan dan meniadakan dan mengerasi. Al-wali. Ada alif. Bukan wali nikah. Bukan wali kamak tu. Wali maknanya yang memerintah akan segala makhluk. Dia perintah belaka. Rima kejar rusa. Rusa kejar balik rima atas arahan dia belaka. Ada dengan tak ada, dia lah. Kerana dia wali. Penjaga alam. Hak besar sekali alang ni. Alang ni hak kecil sekali bumi kita. Hak kecil sekali. Besar dah bumi. Ada orang Johor dah apa lagi. Ada orang dah apa lagi Pulau Pinang. Maknanya besarnya bumi ni. Rupa-rupanya bumi kita kecil sekali. Kita duduk pada sistem suria yang mengelilingi matahari, ada planet-planet. Lepas tu ada lagi matahari-matahari, bintang-bintang lain berbilion-bilion. Ya, besar lagi. Hidup seperang besar lagi kat lain. Beribu-ribu bilion ada. Kita ni hak jenis kecil kali. Duk berasa besar sangat dah. Bumi ni kecil benarnya. Kita duk berasa besar ni pasal kita duduk kat tula. Kita naik kapal terbang. Kita naik kapal terbang 5,000 kaki lah. Nampak kecil. Dekat Pulau Hambing. Tu Pulau Hambing tu. Apa benda ni? Syah Bandar. Nampak buah musing. Kecil tak? Itu rom. Dah Pulau Hambing nak jalan pakai buah musing. 4 kali berhenti minum air. Tapi kita naik terbang nampak kecil. Itu baru 5,000 kaki. Naik Boeing 747 35,000 kaki. Tinggi nampak. Kenyal dengan Kuala Terengganu. Sejekai tau. Sejekai. Nunggu turun, nerak nak boleh kelapa. Jadi kecil aja. Dah kali bandar raya Kuala Terengganu kau kecil ni. Bandar raya paling kecil atas planet Kuala Terengganu. Tu nak? Macam mana boleh bandar raya? Flyover ada berasa. Kuatang bandar raya? Dah, Kuatang besar, bandar Kuatang. Dengan jalannya besar, dengan apa benda ni. Dengan bypass ni ada. Tapi tak boleh, pasal kecil lagi. Tiada kok mana, jolok kok mana kabel. Dia kekek juga ni. Ada kok aluh gitu. Pasal naik tinggi tak, dengar sikit. Al-Muta'al, yang sampai pada ketinggian yang maha suci daripada kekurangan. Tak ada kurang sikit pun. Dah tu mana Tuhan buat orang cacat.
Nampak? Tuhan buat budak tak cukup akal, tak cukup sifat. Nak? Sempurna dah tu. Budak tu pada penglihatan kita tak sempurna. Tapi Tuhan cipta sempurna. Pasal yang mencipta tu ahsanul khaliqin. Dah kita lewat orang cacat. Lewat orang tangan tu hidung. Tak boleh nak urat. Hak dosa orang cacat. Nyamuk sekor. Tuhan sabar dah. Nak lalat sekor tak boleh nak buat. Dari dulu sekarang tak boleh buat lalat. Yang boleh terbang, boleh nikah, ada anak pula tu. Nak turun lah air cing, tenggelam pula. Nampak masuk lah air orang. Terbang situ, terbang sini, tak boleh nak buat. Terus kata budak, terus kata orang buta. Dah apa Tuhan tak buat comel belaka. Dia buat ada hitam, ada putih. Nak, kau anda dia, harta dia. Nah, itu cakap banyak apa. Nah, dia nak tunjuk kekuasaan dia. Berbagai-bagai ciptaan dia, ada buah bulat. Dia nak buat buah besar boleh. Takut susah kita nak makan pula. Buahnya besar sejik putih. Payah nak belah. Nah, ni payah pula. Dia buat ikan hak kita mudah nak makan. Nah, panjang-panjang secekal. Dia buat ikan hak kita payah nak makan. Nah, tu tak payah makan nak besar sangat. Al-barru, yang berbuat baik bagi sekalian hambanya, yang taat dan yang mendurhaka. Hak lawang dia pun dia buat baik. Buat baik kan ni? Beri rezeki, beri nafas, beri oksigen, beri berjalan, beri tidur. Molek-lelek je negara. Balik main judi, je negara tidur. Nah, balik berzina, je negara tidur. Tidur di negara tu nikmat Allah beri juga. Waktu nikmat kafir laknat apa dapat semua berhala. Tak usah kata minum arak nipis ingat. Berzina nipis lagi. Sembah berhala, marah Allah Taala. Faham? Pasal apa? Menduakan dia. Lepas tu Tuhan tak apung. Atas dunia dia beri belaka. Mu sembah tak beka, mu sembah batu, mu sembah kurban, sembah lembu, sembah hatu, sembah pelesik, sembah jin. Tak? Dia beri belaka. Kaya miskin bukan atas ibadat. Atas ketetapan. At-Tawwab, yang bersangatan menerima taubat dari sekalian hambanya yang berdosa. Sangat-sangat terima. Maknanya bukan macam kita. Sekali dua, dah maaf. Masuk 3-4 ali. Nampak? Naik yang putus kayu atas muka. Sengaja buat, kita dah maaf lah. Tak sengaja, kita maaf. Kita tengah tidur, atas gerai, atas surat. Orang ni duduk cakap-cakap, tak tengok kita tengah tidur, jerit kaki kita. Nampak tak? Allah minta maaf, tak sengaja. Tak sedap sangat duduk bersembang. Kita tengok. Tok bilang gitu, mau tak apa mata. Bagi kita maaf, tak apa dah. Tak apa, nampak kau ni. Lepas tu mari tengok imam pula. Kita tidur pula, mari tengok imam. Kita nampak metul nampak kita akak kenyar tahu muka kita. Nampak? Maaf dah. Itu sengelenjak tadi. Maaf. Beromor tak kalau, berubah. Tak kita duk buat ni tak sengaja ke banyak sengaja buat rasa? Cuba jawab. Sengaja. Hak ni Tuhan apung ni. Dah tu beza dengan kita mengapung kita. Faham? Sengaja buat. Bukan kita tak sengaja minum arak. Kita ingat ada tak? Tak, gogang duk tonggang. Tuhan apung juga. Sengaja berzina. Ada tak sengaja? Itu orang hotel berzina dengan 4 orang hujang. Semua apa berzina? Aku tak sengaja, aku ingat mimpi. Nampak? Sengaja. Hak sengaja ni Tuhan apung, kita tak apung tak sengaja. Kita beri belakang tak ingat. Tak apa pandang tak lain, langgar lah. Apa benda? Lapu kereta kita. Minta maaf tak sengaja. Kita maaf lah, tak ada hal. Tapi gati kita tak gati. Tapi kita maaf perbuatan dia. Tak, bukan maaf tu bukan maaf tak payah gati. Maaf perbuatan. Dalam hukum mereka kena gati. Faham? Kita pun buah lapu baru. Buah lapu baru, timina air kedah. Mari metung seorang. Bawa tukul. Ni kereta awak ni. Baru ambil ni. Dia pun ambil tukul, lapuk suti biar tak cermin depan. Pak Atuh ya. Minta maaf dah, nak test tukul. Maaf tak? Sebab tu Allah ni dia kata Tawwab, sangat-sangat mengampung. Pasal hak kita buat, hak sengaja belaka. Hak tak sengaja, tidak diambil kira. Nampak? Salah. Nak pergi Indonesia. Di Jakarta. Dah tengok pakai sokok belaka. Pakai sokok hitam belaka. Hak tukang kerja warung. Kita pun duduk ada sup satu,
Spesial pak. Spesial mari kita pun puak bangun tengok karung. Nampak sup karung. Nah, tidak sengaja. Haram tak? Tak haram, tak berdosa, tak sengaja. Nah, ingat ke orang Islam tersalah dah. Rupanya pakar tu bukan Islam. Nah, Kristian. Al-Muntakim yang menyeksa ia akan orang yang menderhaka, akan dia akan Allah. Al-Afu yang maha menghapuskan segala kejahatan dan memaafkan daripada kesalahan hamba-Nya. Nah, Allah ni maha pengampun segala orang beriman, walaupun dengan satu kali, dia ada satu kalimah saja, iaitu kalimah syahadah dalam hatinya, maka Allah akan ampun orang tu. Nah, boleh tak Tuhan? Kita buat guana-guana pun dah kita orang beriman dah. Kita buat dosa-dosa guana pun yang masuk surga belaka. Dah yang masuk neraka. Boleh tak Tuhan buat itu? Boleh. Tapi kalau dikata gitu, jangan kita. Faham? Mu siapa-siapa yang telah peluk Islam, buatlah dosa apa pun, mesti masuk surga. Tak masuk sikit pun neraka. Oh, beres halu kita. Punah jahanam dia. Dalam duk kata kena masuk neraka dulu pun tak. Nyeligang semacam. Sebab tu sebenarnya neraka bukan tempat kita sebagai Tuhan. Hak tu se. Nampak? Kita tak layak dah masuk neraka. Nah, dipanggil iman. Nah, isbatkan ketuhanan Allah. Hak tu lebih kali. Nah, tapi Allah berilah kepada kita beberapa perkara ni jangan buat, ni jangan buat, ni jangan buat, macam mak kita juga. Nah, tak lagu-lagu mana pun nak maaf kita. Maaf lah ada mak kita. Nak. Tapi dilarang juga buat. Walaupun dia akan maaf. Nak. Kalau digi kabar punah budak muatlah guna-guna pun. Nak guna pun. Mak tak marah sikit pun. Buat guna-guna pun. Punah budak. Gitu juga kita. Siapa yang telah bernama Islam, minum arak boleh, nak berzina boleh, berjudi boleh, menipu boleh, boleh belaka. Kau pandang mau lah. Nak aku apung belaka. Nak, sebagaimana yang Allah firmankan kepada ahli Badar. Nak, ya ahli Badrin, nampak? Ya'malu ma syi'tum, buatlah apa saja yang mu nak buat. Nak, qad ghafartu lakum, sesungguhnya aku telah ampun segala dosamu yang mu akan buat, iaitu tentera-tentera Islam yang berperang di Badar. Nampak? Itu hebat. Tu ahli badai bukan kita. Nak. Kalau kita malu masjid tu, tengok tiga porong atas belakang. Haji Zul. Ar-Ra'ufu yang bersangatan kasihan belah akan hamba-Nya. Yang sangat kasihan belah akan hamba-Nya. Kasihan ni maknanya sayang. Kesiang tu daripada perkataan kasihan. Kasihan tu ditambah ang belakang. Asal perkataan kasih. Malikul Mulk yang punya kerajaan lagi yang melakukan ia di dalam kerajaannya akan barang yang memilih ia Allah dia akan apa yang Allah pilih daripada barang. Tuhan nak buat ribut boleh, nak buat hujan boleh, nak buat panas boleh. Nak acur bumi boleh, nak buat baru boleh. Natang ni gini gitu begini boleh belaka. Harta benda dia belaka. Jangan kita jawab kok pandai aku, kok pandai aku. Kok pandai aku biar harta kita. Kita duduk rumah orang tak boleh kok pandai. Pergi rumah orang nak masuk dalam bilik orang boleh tak? Masuk kita pergi duduk dalam ruang tamu betul dah. Tak masuk straight masuk dalam bilik. Bini kawan tu tengah tidur. Faham tak? Apa masuk bilik? Pandai orang. Tak boleh rumah orang. Maka kita duduk pada bumi Allah, maka rumah Allah lah ni. Tapi oleh kerana besar sangat, tak sedar duduk dalam rumah orang. Nak duduk berasa ke kita tuang tanah. Zul Jalali wal Ikram, yang punya kebesaran dan memberi nikmat. Al-Muqsid, yang menghukum dengan adil dan sekalian makhluk. Tak ada suatu hukum Allah yang tidak adil. Allah buat orang ni miskin, adil. Allah buat orang ni kaya, adil. Allah buat orang ni jadi penjenayah, adil belaka. Nak yang tak adil daripada kita. Waktu kita tak dang dengan maknanya qada dan qadar ni, satu keimanan yang pasti kita imankan, tetapi tak dang kita nak faham dengan sebenar-benar faham. Allah kehendak, Allah yang tentukan daripada azali
Nak, berimang sudah lah. Al-Jami' yang menghimpun akan segala sifat kesempurnaan atau yang menghimpun akan sekalian makhluknya pada hari kiamat. Jami' dikatakan jam'un. Kalau jami'un keseluruhan. Kalau jami' yang tukang himpun. Pada hari kiamat berhimpun belaka. Semua manusia. Melainkan kanak-kanak yang belum hidup di dalam kandungan. Dia tak bakit. Dan umur 120 hari 4 bulan pasti bangkit di padang mahsyar. Tak soal bakit dah budak-budak siap bakit dah kalau umur baru 7 bulan ni jirit dah orang tak. Bukan kerajaan Terengganu jaga hari kiamat. Kerajaan Allah. Kanak-kanak suku, orang tua suku. Anak-kanak tidak mengalami huru-hara hari kiamat. Sebenarnya kanak-kanak tidak mengalami akan susah di dalam alam barzah. Budak-budak cek mati walau kafir sekalipun yang belum balik ditidurkan, bangkit dah bangkit kiamat. Kita ada orang gerak tidur kejap masuklah kubur, lepas tu dia gerak angung malakul maut sudah mari, muka nakir sudah mari, jawab. Habis berhimpun belaka segala umat daripada zaman Nabi Adam sampai ke kiamat. Dan binatang juga, binatang ada juga. Binatang hak mati, binatang hak tak mati, binatang hak tak dan hidup, binatang hak dan hidup ada juga. Walaupun dan hidup di dalam perut mak dia, ada juga binatang. Dan waktu dia binatang nak tunjuk banyaknya makhluk Allah berhimpun setepat. Kita ada benda pun tak boleh nak buat setepat, kena buat suku-suku. Buat di stadium, ramai stadium. 25,000 orang. Kalau dah stay Terengganu hari, tak muat juga. Hari kiamat semua hidup semula. Hak daripada zaman Nabi Adam berjota sampai sekarang, Allah ramainya orang. Itulah perhimpunan yang paling besar sekali. Bangkit dengan pakai baju putih, kain putih. Kain kapang tu. Sebab tu kalau kita buat haji atau kita buat umrah, kita pakai ihram. Pakai ihram tu supaya ingat tentang kebangkitan hari kiamat. Pakai kain kapang. Gitu lah. Al-Jami' mana yang menghimpun. Dah bakit, siapa bakit dulu? Bakit macam beranak dulu. Mak bakit dulu, anak bakit ke dia, cucu bakit. Tak, bakit bersama-sama. Cuma yang pertama sekali keluar pada kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu naik macam cambah lepas hujan. Naik daripada kubur. Guana keadaan hebat sangatlah. Kalau kita tengok orang masuk dalam kubur takut dah. Tapi tak nampak banyak. Kubur dalam kanda. Faham? Tak nampak. Serum dah nampak. Ambil orang bola tanah. Kamu. Tapi kalau orang keluar pada tanah, takut kita. Pergi kubur, tak nak di. Terlalu kat kubur nak balik di rumah. Tengok kubur tu gerak-gerak tubik orang seorang. Tubik kat kubur. Tengok kita berok situ le. Hak ni semua orang berbilion-bilion keluar pada tanah. Keluar pada tanah. Tanah tu mak kita lah. Mak kita hak pertama, mak kita lah. Hak nama bedah, senah, seni. Mak kita hak kedua, tanah. Kita keluar daripada perut mak yang pertama. Yang kedua keluar pada perut kubur. Faham? Lepas tu ada masa pergi jalan tak tengok mak. Ada seorang perempuan. Dia kerja ambil upah. Dia kerja pergi di rumah orang lah. Apa benda ni? Upah. Apa benda tak ingat lah. Kerja orang. Bila orang upah, dia akan pergi rumah orang. Bila orang ada kerja, mana dia pergi lah. Dia pejabat, dia pergi buat kerja gitu. Bila dia tak ada kerja, dia pergi kubur. Orang puang. Dia tak pergi lama, tapi setiap hari dia pergi kubur mak dia. Kubur ayah dia. Orang puang. Kita tengok pasti lama orang puang ni. Cak, mari nak parking kereta maybe, cak pergi kubur. Duduk tengah jam balik. Esok, ada pula orang pula. Tak ada orang di seorang tu, orang puang. Berani dia. Duduk kubur, ngaji surat Yasin sekali, nampak macam surat Yasin. Habis, baca doa, balik.
Esok mari pula. Hari-hari pergi kubur. Nak? Kita tak pergi terus. Tak ada tanah tu macam tanah kucing ayo. Nak pergi tak pergi raya kat pergi lah. Selamat Aidilfitri. Ada kita bawa tenda kendi je. Nak lagi tak bunyi salamat tak pergi kubur. Berat danang kita. Nah, dia pelik mainan. Hari raya baru nak pergi kubur. Al-Ghani wallahu a'lam. Saya tengok jawab soalan. Dawat pin pilok jenis cair bersaiz 0.4 terkena pada tangan masih ambil wuduk, dak ingat nak gosok bahagian terkena itu, sah dak sembahyang? Jadi kalau 0.4 ni halus sangat, coretan halus pada tangan, dia pun ambil wuduk. Nak bila ambil wuduk air mengalir kat dia, pakai hilanglah dia. Jawabnya sah. Dia kalau cat lain, nak cat sapu ngecat, cat ni dia getah. Nah, getah ni dia manik menghalang air sampai air. Tapi kalau cat pen 0.4 orang lukis pelang halus tu, dia halus sangat. Hukumnya memang kita kita gambarkan ihtimal, iaitulah air telah rata di atas tempat yang kecil itu. Semasa mendengar khutbah jemaah, semua jemaah menghadap kiblat ke menghadap khatib? Jawabnya tak wajib menghadap kiblat. Nampak? Pada ketika dengar khutbah, menghadap ke depan lah, biasa menghadap kiblat, tapi dalam keadaan mata melihat kepada khatib. Jawabnya tak ada masalah. Tak mau tengok khatib pun boleh, nak tengok khatib pun boleh. Nak macam orang kita khatib gini, takkan kita pusing tubuh gini. Kat tubuh gini lah mata tengok khatib, tak ada masalah. Dan kalau kita pusing tubuh-tubuh, pusing tubuh-tubuh pun tak ada kena-mengena dengan semayang. Jangan semayang tengok pusing takut imam sudah. Yang penting mendengar sek khutbah. Atas dunia laki dengan puang bukan mahram tak boleh setuh. Kalau dalam syurga boleh setuh tak? Dan bersukaria walaupun bukan dia sudah ada bersuami. Jawabnya benda yang kita nak ada belaka. Yang melakukan benda-benda yang kotor-kotor dan benda-benda yang uduh-uduh tak ada. Perasaan tu akan tak ada dah. Nak? Jadi kemungkinan tak ada lagi berlaku hukum mahram tak mahram pada hari kiamat nanti. Boleh bersalang dengan bini orang, bersalang dengan anak dara orang di hari kiamat. Di dalam syurga. Betul ke kalau kita dok cari atau dok tegur saudara mara jauh akan disya'ah oleh Allah? Jawabnya yang disya'ah oleh Allah apabila kita memutuskan akan talian yang sudah ada. Adapun kita tak tahu waris kita orang kata ada di Kuala Lumpur seorang, kita tak pergi cari dia ni, hukumnya sunat je pergi cari, bukan wajib. Sunat kita pergi cari. Yang tak bolehnya ada hubungan kita pergi kerak. Nampak? Kadang-kadang tu dengan ayah sendiri cerah, anak duk ngemak, mak tu dak wi nombor telefon ke anak. Tak tahu ayah duduk mana, sampai besar putus hubungan. Waktu dosa besar. Kucing gesek dengan kaki kita masih semayang. Jadi batal ke tak semayang kita? Tak batal. Yang gesek dengan kita batal anjing dan babi. Kucing tak batal. Kalau rimau tak gesek batal dah itu. Apa? Lagi. Lagi. Nampak tak? Adakah solat orang musafir mesti jamak dan qasar belaka kecuali subuh? Adakah solat orang musafir tak perlu qasar, tak boleh qasarkan solatnya? Dengar molek. Bila kita musafir, maka kita ada datu keringanan, dia panggil rukhsah. Allah hadiahkan kepada kita, iaitu boleh menjamakkan semayang atau mengqasarkan semayang. Bukan wajib menjamakkan semayang. Jadi siapa musafir dia boleh pilih nak jamak atau tak mau jamak. Boleh belaka. Nak jamak saja tak mau qasar boleh. Nak qasar saja tak mau jamak boleh. Orang musafir. Boleh belaka. Nak buat belaka qasar dengan jamak nak buat belaka boleh juga. Tak mau buat belaka boleh juga. Tak mau jamak. Tak mau qasar boleh juga. Nak qasar tak mau jamak qasar.
Apa masa orang bang lohur berhenti highway. Nak mayang kosong 2 rakaat lohur. Jalan pula sekarang sampai temeluh orang bang asok mayang kosong pula. Tak ada masalah. Tapi yang mana mudah? Jamak dengan kosong sekali ligu. Nak. Apakah syarat nak kahwin? Ni nak tanya kena kok jamak tu. Syarat nak kahwin iaitu yang pertamanya mestilah kita ni ada kemampuan. Kerana Nabi kata manistata'a. Siapa yang mampu. Nah, kemampuan ni 2, zahir dan batin. Zahir iaitu beri nafkah. Mampu tak beri nafkah isterimu, iaitu makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal. Nah, kemudian obat-obatan kalau sakit, alat-alat mandian seperti sabung, apa benda ni, obat cekang dan sebagainya. Mampu tak? Mampu. Lepas tu batin dah apa? Batin ni iaitulah kita menjadi pembimbing dia dari segi agama, tegur dia, nasihat dia, marah kalau dia buat salah. Tu batin, nak pakai batin tak? Nak, kita batin nampak tu tak tokat Ali. Tak. Lepas tu ramai kau tokat Ali tu saja beri. Batin lain tak beri. Jadi telaga batin. Mampu waktu tak apa lah kahwin. Pasal Nabi kata bila mampu fal yatazawwaj. Ndaklah kamu kahwin. Dalam mazhab zahiri wajib kahwin. Mampu. Tak kahwin dosa. Terang sikit pasal riba. Riba ni orang nak berhutang, kita nak hutang ke boleh 1 ayam mula bayar 20. Nak? Tu riba. Tapi kalau kita pergi bayar lebih tak apa. Tanpa dia minta. Itu sunnah. Sunnah Nabi. Kita nak pinjam RM1,000, anak nak masuk Nambah City, tak cakap nak raba. Nak? Raba dengan adik-beradik tak boleh minta. Dah ada seorang beri pinjam ke kita. Nak? Dan kita bayar sunat, bayar RM1,100. Atau beri hadiah-hadiah sikit, wiper, apa. Nak? Itu bukan riba, sunnah. Betul tak? Banyakkan solat duha akan murah rezeki kita. Betul. Solat zuhur dan asar jemaah masa mana kita perlu baca Fatihah? Sebab imam baca dengan slow dan perlahan. Jadi kalau solat solat siriyah dipanggil, mayang zuhur dengan mayang asar, maka kita bacalah macam biasa. Lepas pada doa iftitah, baca Fatihah selalu. Lepas doa Fatihah, kita baca surah. Tengah baca surah tu imam rakaat, kita pun tinggal surah. Habis. Minggu lepas kereta saya dilanggar oleh seorang, tapi saya tak tahu siapa orang yang langgar. Lepas saya balik dari dengar kuliah, abang saya bagi tahu orang yang langgar kereta saya minta maaf dan orang itu akan beki segala kerosakan. Saya pun jumpa dengan seorang pemeng, dan pemeng itu bagi tahu lebih kurang RM200 je. Bila telah setuju, saya pun suruh pemeng itu buat resit untuk diklaim daripada orang yang melanggar. Bila dia rehat resit itu, harganya jadi RM600. Sedangkan rosak kereta saya lebih kurang RM200. Pemain itu kata, tak apa, klaim saja. Bukan awak yang bayar. Orang yang langgar kereta awak yang tukang bayar. Kemudian pemain itu minta duit kopi dengan saya. Telah kerja ini selesai. Soalan saya, adakah riba? Dan saya tidak tergamuk untuk buat demikian. Kerana kesian ada orang yang membayar RM600. Tolong terang. Jadi dia lebih kurang RM200. Kerosakan, kalau baik, RM200 pakai molek lah kereta dia. Maka pemain pun buat RM600. Nak? Supaya orang yang tukang langgar bayar RM600. Lebih RM400 bagi 2 dengan pemain. Nampak? Jawabnya boleh jika pemain tu tukang langgar. Boleh lah, harta dia sendiri. Dia 200 nak bayar RM600. Boleh. Macam orang nak jual baju sikit, RM15, kita bayar RM40, boleh tak? Cik jawab Ali nak dengar. Boleh tak? Mata cicing dah berapa nak jual ni? Kita kata RM1,000 lah, tak kurang dah. Dia pun bayar RM3,000. Boleh tak? Boleh. Maka dia sendiri jadi pemain, dia tukang langgar. Dia suruh buat bin RM600 biar dia kena bayar tinggi sekali. Lepas tu dia bagi 2, apa main bengong. Kalau gitu tak apa lah. Tapi kalau duit orang lain, haram buat gitu. Kerana upah pemain ada lagi. Ada dah upah pemain. Tapi banyak nipu kau tu lah. Nak hidup pemain motor, pemain kereta, pemain lori.
Nak, dia ambil daripada orang kafir nipu. Larat ke kita orang Islam. Nak, dia tengok orang kafir nipu. Tu dia nipu tak. Barang tak tukar, kata tukar. Nak, nipu tunjuk barang-barang orang kata orang lain, bola rupik, ni tahu barang. Dah kita reti lah. Nampak? Bukan kita pamen. Kalau kita pamen memang, kalau kita pamen juga, dia tipu kita. Dah, dia kena orang ni pandai agak. Nah, tapi kalau mari bodoh nampak. Nah, muka genjing dah muka. Nah, barang itu tipu. Jadi 4-500 barang free. Barang dia tukar 100 ya, barang orang lain tunjuk 500 ya, 600 boleh. Nah, hak ni spare part gitu kok. Ni 1000 ni. Ambil murah dah 1000 ni. Nah, saya jual murah dah. Tak percaya awak telefon KL. KL geng dia dah. Nampak? Telefon 1100. Nampak? Dia telefon, dengar 1000, bayar ke dia 1000. Murah. Pasal KL aku tanya dah 1100. Nak, dah barang tu, 680. Ada gak paling style gitu. Nak, barang spare part. Kipas ada musim panas ha. Nak, bila panas enjing, mampulah enjing. Rupa-rupanya sensor je, sensor kipas tu. Bila enjing panas, sensor tu kabar ke kipas, musim lah. Panas dah ni. Kipas pun musim enjing sejuk. Bila dah sejuk, dah panas dah enjing. Nak, kipas sensor tu kabar pula. Nak, relax dulu bah. Jangan musim sama. Tu panggil sensor. Nak, sensor tu 30 ya je. Nah, jadi bila berasak, taki air kering, buat lagi. Tukar taki air, boh. Pemain kata tukar taki air pun habis 900. Nak, tapi kita bayar. Bayarlah, dah kereta kita dah boleh berasak, boleh jalan balik. Nak kalau kena tengah jalan. Nak balik ke Meltianu, kena di Temeluh. Nak, bayar 900, 800, 700. Barang tu 30 ya je. Nak balik, sensor pun dah asat, wayar sensor tu cabut. Dia pun soldering sikit, habis 9 sen. Tak? 900. Tak? Tunjuk barang-barang tu. Jenis gitu sama. Aurat laki-laki, saya lihat masih ramai orang tak berapa cakna. Saya pun apa batas sebenarnya aurat laki-laki dengan perempuan bukan mahram. Pendapat yang muktamad, orang laki-laki tak boleh buka baju depan orang perempuan. Tak boleh buka baju. Kalau lepas pada baju ni ada khilaf lah. Mana je lengan pendek dengan panjang. Tak apalah, kita ambil hak kau, hak lembut sikit. Lengan pendek, boleh. Jangan kalau ada orang perempuan, buka baju. Tak boleh. Sebab apa kalau kita tengok tubuh orang perempuan? Tak boleh. Dia menaikkan syahwat, nafsu. Dan kalau orang perempuan tengok tubuh orang lelaki, sama tak? Haram kot tu. Dia bukan haram kot tubuh tu aurat lelaki. Haram membuka perasaan syahwat kepada perempuan yang melihat. Tak? Walaupun kurus kering, kurus macam gergetar. Nampak tak? Dia kira tak boleh juga. Tak usah kata macam apa. Selepas habis solat jemaah, imam molek berzikir sama-sama ke atau pergi menunaikan solat sunat? Baik. Pendapat yang muktamad yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab Al-Um, iaitu afdal makmum berzikir bersama-sama dengan imam sampai imam selesai. Afdal bukan wajib. Kita nak zikir, kita suku boleh, kita nak balik di rumah pun boleh. Kerana sesat dah hak wajib, iaitu semayang. Cuma afdal. Afdal ni makna comel sikit. Ada benda-benda yang kita buat dengan benda lain pun tak apa. Tak macam kita nak kita mari orang rumah kita, orang mari rumah kita pun buat kek sutir, roi, tak orang jauh mari Kuala Berang. Kita pun buat kek sutir. Kek ni comel belah dengan pisah kek lah. Tak? Dengan pisah kek. Tapi kalau kita ambil mana kotak kasut boleh tak? Ambil kotak kasut kita siap depan dia, kita belah kek gitu. Boleh makan juga tapi dah sedap tengok. Jadi kalau untuk imam la ilaha illallah kita bu tembak. Tak ramai nampak. Apakah dengan bertukar selipar kerana ketika memakai tadi berasa selipar orang lain? Tak berasa selipar orang lain. Memandangkan banyak selipar jenis hak sama. Tapi bila kat rumah baru perasan, bukan selipar milik sendiri. Jawabnya tetap hak orang juga. Biasanya kalau selipar hak kita pakai lama dah atau kasut lama dah baru kita berasa. Rasa kasut ni kalau kita pakai sehari dua dia tak lari ke betul dia.
Tapi kita pakai lama, dia betul dia lari. Dia terok kaki kita tu, kita akan berasa masuk kaki orang, selipar orang, kasut orang lain, walaupun rank sama, kita berasa lain. Nampak? Orang tu akan berasa lain. Tapi hak jenis berasa, hak jenis wak tak berasa tu. Nampak? Bapak kasut itu wak alik dia mau. Pereh. Tak fikir langsung. Tu nak wak kau ni. Hak jadi kaki kering gitu. Yang waknya kena atur balik juga, walaupun rank dia sama. Macam salah masuk kereta orang tak boleh walaupun sama-sama wira pun. Kata, kereta aku dah wira kat bawah. Ambil anu tak boleh. Salah nak buat gua ni. Aja masuk dalam kereta orang. Salah parking. Masuk belakang tuan dia ada. Ada. Kita masuk dah, tuan dia ada. Tuan ada, tapi tuan duduk luar. Kereta saya. Bodoh tu semua. Dah malang. Buka kereta orang. Jeng. Dia tak kunci kat mina air belaka. Kereta, tak ingat dulu. Suara kan pun tak ingat dulu. Kereta sewa. Bukan kereta kita pakar. Sewa kereta, parkingnya mina air wak lawa macam kereta kita. Parking dah. Isi orang lain mari parking belah. Kali sama hitam pula. Jangan lek. Dia mina air ke kereta lain. Tuan dia bangun, kereta saya tu. Muka gitu kata. Tak, ada salah gitu. Muncul dak drive balik rumah dengan anak-anak bini orang balik. Supaya kaki tangan tahu benda ni. Isteri orang berzina dengan teruna satu jawatan yang sama. Suami penzina maaf untuk beri peluang taubat. Isteri yang sama pada masa yang lain dengan jawatan tersebut menipu suami ke KL untuk mencari backup dancer. Si suami maaf lagi untuk beri peluang untuk taubat. Kemudian isteri tidak menyediakan makan sahur dan berbuka puasa. Si suami tak tahan. Lepas talik cerai selesai. Suami ini bimbang, jandanya berperangai demikian memikat suami orang untuk berkahwin dari kalangan pejabat yang sama. Boleh ke tidak si suami buat heboh pada orang ramai perilaku janda tadi? Gini. Kita nak cerita keburukan satu orang yang nak berkahwin. Jawabnya, tengok jenis keburukan. Kalau buruk itu besar, boleh kita beritahu. Kalau buruk itu mana ada orang ramah, tak boleh. Umpamanya, maknanya kata orang nak masuk meminang. Orang lelaki ni kita kenal lah. Nak kerja sama kita. Bapak nipu lah. Kaki judi, bapak nipu. Tahu orang tak ada yang bayar. Jenis nipu orang. Kata setengah ulama' sunat kita kabar ke rumah sebelah kita ni tentang perihal lelaki itu. Tapi jangan kata, jangan terima peminangan. Tak boleh capur hal dia. Cuma beritahu sifat saja. Kata setengah ulama' wajib beritahu kerana mudarat kepada perempuan kayak gini. Hak bini-bini dia ni tinggal habis dah. Kabar kerja sedap apa semua pada office boy duk makan si bini. Cari hak lawa-lawa bercerah apa semua. Tarik pecah lubang cerah. Main tak dengan orang sebelah rumah kita pula nak masuk Minang. Tengah ulama kata sunat kabar, tengah ulama kata wajib kabar. Tu jadi kiaslah juga dengan perempuan. Jadi kita beritahu untuk menjaga masalah orang ramai boleh jika perangai ni dak molek ni benda yang memudaratkan besar. Kalau perangai dak molek lebih kurang hak orang ramai lain. Musa kawan apa ni cakap banyak. Cakap banyak di kabar gitu. Kan cakap banyak apa amat cakap banyak. Ataupun berahi beli dia, berahi beli. Jasa cara tu. Berahi beli walaupun perangai yang tidak elok, mudarat dia tidak besar. Faham? Kalau jenis hak berahi zina ni, boleh kita beritahu. Kita kabar. Tapi jangan kata jangan terima lah. Tasal nikah dengan dia. Tak boleh. Tu hak orang. Cuma boleh beritahu saja. Dengan ikhlas. Bukan kerana sakit hati. Kalau kerana sakit hati, haram. Tapi kerana tak mau orang ni terpedaya. Kabar ke pihak lelaki. Pihak lelaki kata biar hak ni kita nak. Nampak? Kawan damu. Bagaimana niat derma wakaf tanah pada si mati? Juga kata diri saya sendiri. Kita nak derma tanah untuk wakaf. Jadi pihak surah nak cari tanah
untuk buat surau, masjid, madrasah, pondok dan seumpamanya. Jadi kita ada sekeping tanah nak wakafkan. Jadi kita nak wakaf untuk diri kita, tak payah niat. Aku wakafkan tanah ini untuk dijadikan masjid atau surau atau pondok atau madrasah. Biar luas gitu. Faham? Maka bila gitu, hak kita dah. Kalau untuk si mati, inilah wakaf daripada orang ni. Kata gitu. Inilah wakaf daripada. Dia mati dah. Dia mati dah. Kata daripada. Kalau hadiah lain. Kita wakaf tanah, hak diri kita dah. Hadiah lain, aku hadiahkan juga pahala wakaf tanahku ini kepada orang ni. Itu hadiah. Tapi kalau wakaf jadi hak si mati, kena kata daripada. Inilah wakaf tanah untuk masjid, atau aku wakafkan tanah ini kerana Allah untuk masjid dan surau daripada sepulang bin sepulang. Apakah perbezaan nama Allah yang ke-48 iaitu Al-Majid dengan yang ke-65 juga Al-Majid? Al-Majid dengan yang ke-65 Al-Majid juga. Dia beza gini je. Al-Majid yang mula-mula dia eja dengan mim, jim, ya, dal. Majidun. Nampak? Yang kedua tu 65. 65. Nama yang ke-65. Majid, mim alif, jim, dal, majid. Faham? Yang ke-48 mim, jim, ya, dal, majidun. Faham? Majid. Yang ke-65 majid. Kalau majidun maknanya yang elok perbuatan. Majid yang luas. Nampak? Kurnianya. Ataupun yang elok sangat pemberiannya. Dia lain-lain sikit je. Saya kata kambing ini kita sembelih bila mati. Dapat tukar balik. Dapat tukar balik ke Terengganu. Dua, kalau anak kita boleh tukar mengajar di kampung, saya nak sembelih kambing ini. Adakah kedua ini sebagai nazar? Daging itu bolehkah saya makan? Jawabnya, kalau dalam hati dia ada niat nazar, jadi nazar. Tapi kalau dalam hati dia tak ada niat nazar, dia kena lapas nazar tu kena ada. Aku bernazar akan sembelih kambing ini kalau anak aku boleh tukar balik kerja Terengganu. Itu jadi nazar. Atau wajib atasku kerana Allah. Kalau anak aku balik tukar Terengganu nak sembelih kambing, jadi nazar juga. Aku nak sembelih kambing ni kalau anak aku balik Terengganu, tak jadi nazar, pendapat yang muktamad. Melainkan dalam hati dia ada telitah nak nazar. Jadi biasanya kalau kata gini ada litah kebanyakannya dalam hati nak nazar, maka jadi wajib kena sembelih. Bila sembelih nazar tak boleh makan. Kita yang menazar dan orang yang kita wajib tanggung. Kalau kita tak wajib tanggung, boleh makan. Contohnya yang menazar bini kita. Maka bini kita tak boleh makan. Kita suami boleh makan. Kerana suami dia tak ditanggung oleh isteri. Saya mengandung 4 bulan. Doktor kata anak dalam kandungan sudah mati. Sudah dikeluarkan, sudah dikebumi. Tapi urinya disimpan dalam makmal. Tidak diberi kepada saya. Apakah hukum uri itu? Jawabnya, hukumnya bukan wajib tanam. Sunat, kata setengah ulama, harus kita tanam. Dia panggil lebihan daripada tubuh. Dia bukan anggota badan. Anggota badan macam kerak tangan, kerak kaki, wajib kena tanam. Bukan sunat tanam. Tapi kalau fudalah, lebihan tubuh, macam mutah, macam tahi, macam rambut, macam darah, gitu juga uri, maka boleh kita sunat kita tanam. Soalan seterusnya. Kalau kita bernazar untuk benda lain, kita kena tunai juga ke? Macam dulu bernazar puasa kalau sembuh penyakit jantung, tapi dapat tahu sakit lain, kena puasa juga ke?
Dia ni sakit. Nak sakit dia, sakit katakan sakit buah pinggang. Nak dia duk ingat sakit jantung. Faham? Dia buah apa? Buah pinggang. Dia pun nazar, kalau aku baik penyakit buah kalau aku baik penyakit jantung aku ni, aku menazar nak sembelih kambing. Tiba-tiba baik penyakit dia, iaitu penyakit buah pinggang. Bukan jantung. Jawabnya kena nazar juga. Kerana diri yang dia nazar tu kena lepas pada sakit yang dia sedang alami. Cuma dia salah sebut tu pasal dia tak reti penyakit. Tetap kena tunai nazar juga. Solat kena wajib khusyuk. Ya, kena wajib khusyuk. Tapi kalau kita semayang tak dapat juga khusyuk, tak berdosa. Wajib ke mana? Wajib di segi keinginan atau niat kita untuk khusyuk, waktu wajib. Boleh ke solat laju sikit sebab saya cepat hilang khusyuk kalau solat lama-lama. Jadi dia nak semayang laju. Jadi kalau semayang laju boleh, semayang perlahan pun boleh. Cuma terbaik sekali Nabi kata khairul umuri awsatuha. Hak terbaik sederhana. Tak ada Nabi kata semayang laju tak sah, semayang perlahan pun tak sah. Cuma biar betul. Kalau laju baca betul, rokok betul, tak sempurna tamak ninah, sah. Kalau perlahan pun tak ada tamak ninah, tak sah juga. Bolehkah kalau asal kuku nak bagi kilat? Sebab bila asal memang kuku jadi kohon nipis. Jawabnya boleh. Apa tujuan? Kalau orang perempuan kilat supaya orang lelaki tengok hebat, cantik dan sebagainya, haram. Dan untuk suami boleh. Apakah orang menghina janggut? Jangan dia kata buat apa kau simpan janggut, buat bolok wok je. Jawabnya haram berkata demikian. Tapi kalau ada dalamnya menghina apa benda yang berkait dengan Islam, jadi kafir situlah. Ada tak ayat pendek diamalkan ketika hati kita tidak tenang? Acu kabar. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir sebut Allah, nampak? Maka hati akan kembali menjadi tenang. Makan makanan yang tidak ambil makan oleh sahabat kita. Adakah sunnah Nabi SAW? Ini adalah sunnah sahabat Nabi SAW. Kerana sahabat-sahabat pernah makan makanan yang dimakan bekas saudara-saudaranya oleh hadis-hadis yang sahih. Peristiwa ini berlaku di Pulau Pinang. Dalam iqamah saya pernah ditegur seorang haji. Merangkak ayat akad saya baca ketika sampai pada qad qamati solah. Tapi dia kata bacaannya qad qamati solah, tidak qad qamatu solah. Qad qamati solati. Qad qamati solati. Apakah beza saya baca dengan yang dia bagi tahu? Adakah beza dari segi dan makna? Saya baca qad qamati solatu. Qad qamati solatu. Ayah akad dia kata tak betul. Betul qad qamati solati. Baik, masalah qamat di Pulau Pinang. Dia pun qamat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Pada semayang kan, ayah kat dia kata tak betul. Bukan qad qamatis salatu, qad qamatis salati. Qad qamatis salah. Hak mana betul? Qad qamatis salatu, qad qamatis salati. Salati. Ni, lihat ni. Qad qamatis salati. Situ. Hak ni. Sudah. Dua-dua betul. Banyak sekat jarang itu. Apa? Yang betul qad qamatis salatu. Nampak? As-salatu tu kedudukan sebagai fa'il bagi qamat. Qamat ni kalau ngaji nahwu dia panggil fa'il. Kullu fa'ilin marfu'un. Tiap-tiap fa'il dia mesti marfu'. Maka as-salatu isim mufrad. Isim mufrad rafa' dengan benda. Marfu'un bi dhammatin, dengan dhammah. Nampak? Baca dhammah bagi lapang. Qad qamatis salatu. Nampak? Dia fa'il bagi qamat. Qamat tu tu mati. Ada itu mati. Sakinah. Nampak? Pe. Darabu, darabat. Ada makan. Mati sakinah. Tapi bila berjumpa dengan alif lam as-salat, ada alif lam mati dah. Mati dah, baca mana? Maka diberi tu baris bawah. Qad qamati. Baris bawah tu harakat darurah.
Apa darurah? Sebab iltiqaul sakinain. Dua bertemu dua yang mati. Mati dah. Alif lam mati dah. Nak baca mana? Qad qamat as-salah, qad qamat as-salah gitu. Lambat ah. Jadi yang betul qad qamati salatu. Jadi ayat tua ni kena pergi ngaji lagi. Soalan seterusnya. Anak saya ada lapar di mulut, nak puasa ganti esok lepas solat maghrib. Gitu juga di hatinya ada juga telitah. Tapi dia nak niat sebenar bila lepas sahur nanti. Tapi dia tak kejut untuk sahur. Saya suruh teruskan puasa sebab dia ada dah telitah dalam hati nak puasa. Sah tak? Jawabnya sah dah. Kalau telitah dalam hati esok nak puasa fardu, nak puasa qada. Faham? Yang tak sahnya puasa, iaitulah tidak ada niat pada waktu malam. Niat ni tak mesti berlapah bersusung kerana ada lintasan dalam hati esok nak menunaikan akan puasa qada, niatlah namanya. Faham? Soalan seterusnya. Betul ke orang yang belum khatam Quran tak boleh masuk syurga? Jawabnya tak betul. Tak pernah dengar lagi. Dia bab syurga-syurga ni, masalah ni bukan masalah ijtihad. Bukan masalah maknanya fatwa. Dia mesti nas. Nas ni daripada Quran dan hadis. Nabi kata tak masuk, tak masuk. Nabi kata masuk, masuk. Nabi tak kata jangan pandang-pandang. Mereka sifat tu umum diberitahu pada Nabi. Hak jenis buat gini tak masuk syurga. Boleh kita kiyah. Jadi tak ada lagi mana-mana hadis sebut orang tu wajib khatam Quran. Yang wajib khitam. Sunat tu wajib. Khatam Quran tu menjadi sunat kepada kita setiap individu. Faham? Kalau tak boleh khatam juga, kita luput fadilat. Tapi tidaklah haram. Ni siapa tak boleh masuk syurga? Soalan seterusnya. Banyak Tentang seorang sahabat meminta tolongan Nabi meminang seorang wanita, maka Nabi menyuruh orang itu melihat wanita itu, unzur ilaiha, apakah maksud sabda Nabi, minta tolong dan jelaskan. Seorang sahabat nak meminang, nak berkahwin, Nabi kata jangan pakai setuju gitu selalu. Unzur ilaiha, mu pergi tengok dia. Daripada ini ulama-ulama kata siapa yang ada hati dan ada niat dalam hatinya nak jadikan perempuan itu sebagai isteri atau niat nak berkahwin, pergi lihat dulu bakal isteri itu. Faham? Bak pergi lihat dulu, pak kadang-kadang ada benda yang kita tak suka. Walaupun orang lain suka. Umpamanya tak, ada orang tak berakhir kuruh. Dia pakai nak dah kuruh. Jadi hidup tak aman, tak berasa-rasa seronok. Pasal hak kandak dia lain. Maka macam nak beli kereta juga, pergi tengok dulu. Pergi tengok opang ke mana? Itu boleh tengok yang bukan aurat. Sama ada kita tengok tu dengan izin atau dengan tidak izin. Dengan izin ni pergi di rumah. Saya nak pergi tengok awak ni. Pagi esok, pas subuh. Jadi boleh, boleh pergi. Dia kata saya tengok saya tak mau kahwin. Esok pergi. Pergi tengok dulu. Walaupun opang tu suka dah ke kita, tapi dengar suara, tak tengok dia orang. Maka kena tengok juga. Tengok ni wajib, sunat. Cakap dah telefon, saya nak minang awak ni, awak setuju tak? Saya setujulah. Tak apa lah. Pakai nikah lalu ke gua ni? Nikah lalu lah. Nak tengok orang gua ni. Dah cek, ada besar kucing tu. Jadi nyanyi. Jadi pergi tengok dulu. Tengok muka dan dua pergelangan tangan. Tengok muka, apa hikmah dia tengok muka? Kerana muka tu ni menunjukkan akan cantik atau tidak cantik. Kerana ada orang yang tak berakhir comel sangat, serabut. Ada orang yang berakhir comel. Tubuh tak guna-guna, tak kira dia kira nak muka comel. Perangai uduh tak apa, ada juga orang gitu. Pergi tengok muka. Dan muka juga mewakili akan warna kulit tubuh dia. Kalau muka putih, tak cat lah, muka betul. Muka putih biasanya tubuh putih lah. Tak ada muka putih tubuh hitam, atau muka putih tubuh hijau. Tak ada. Dan jari kamu kabur sabana tangan, bila tangan tu gemuk, maka orangnya gemuk. Tak payah suruh pakai ketak-ketak, dia pakai jubah serbai pun nampak dah. Tangan gemuk, tubuh gemuk. Tak ada tangan bulat-bulat dah kering tubuh. Ada. Kalau tangan bulat-bulat itu memang sejuk straight gitu. Dia gitu.
Dan ada dalam hadis yang dhaif boleh wakil pula orang puan kita tengok tempat yang bukan orang lelaki boleh tengok. Macam nak tengok peti. Nah, pasal ada satu kaum orang perempuan di negeri Arab yang labu betis dia tak ada. Bukan tak ada di street gitu. Nah, di suku kaum. Nak takut kena tu, takut tak kenang. Jadi pun pergi tengok peti. Boleh saya peti. Tapi orang puan wakil. Orang puan boleh tengok peti sama orang puan. Boleh Nah, dan ada pula hadis yang lain pula boleh tiup-tiup. Tiup-tiup. Boleh tiup-tiup. Pasal apa? Jangan main kena hok tiup angin, dak tidur tu lelaki. Comel, hati jaga baik apa? Muka comel, tengok dengan spek hitam. Dak tidur, pak cerah dak jenaka. Tu lelaki. Kamu suka-suka ada benda kamu adik awak. Aku dak kena lagi awak cerita dah. Jadi wakil lah, boleh wakil ke puang. Puang kata akak tiup. Nak dipu tiup. Kau buat kerja kekek. Wallahu a'lam hatta insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi